Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. Adakah ini dalang kepada langkah Dubai? Ikuti terus ulasan ini. Siapa pencetus sebenar langkah Dubai? Atau dengan kata lain, siapa pengkhianat, ketua pengkhianat pencetus langkah Dubai? Dan siapa dalang utamanya? Ini jawabannya. Apa juga gerakan ke arah menumbang atau menukar kerajaan adalah mengenai kuasa eksklusif, eksekutif, dan duit. Kuasa adalah bersamaan dengan duit bagi yang memegang tampuk kuasa. Bagi yang tidak berkuasa, harta yang ada boleh dibekukan atau disita. Kerana duit, ahli parlimen pembangkang berpaling tadah menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka kata mereka hendak peruntukan untuk kawasan. Justru duit memainkan peranan penting dalam apa juga gerakan menjatuh atau menaikkan kerajaan. Slogan demi agama, bangsa dan negara hanyalah penyedap kata. Yang benar-benar bersuara adalah duit. Orang putih kata money talks. Ada duit boleh cakap, tak ada duit duduk senyap-senyap. Jadi tidak menghairankan kalau yang ditakuti oleh kerajaan Madani adalah money. Oleh sebab itulah mana-mana pihak yang berduit atau disyaki berduit tetapi tidak menyokong kerajaan sangat dicurigai. Sejak penubuhan kerajaan perpaduan setahun lalu, agensi-agensi penguatkuasa seperti SPRM, LHDN dan PDRM telah menyiasat sesiapa sahaja yang disyakinya. Bagi orang yang tahu, siasat menyiasat sudah jadi amalan biasa, apatah lagi selepas tumbangnya Barisan Nasional dalam pilihan raya umum 2018 dan merampas kuasa menggunakan SD, akuan bersumpah atau statutory declaration selepas itu. Sudah jadi amalan, engkau buat kepada aku buat kepada engkau. Orang putih kata tit for tat. Saya pernah cerita bagaimana saya disoal siasat oleh Badan Pencegah Rasuah pendahulu kepada SPRM pada akhir tahun 1990-an bersabit dakwaan keterlibatan Anwar Ibrahim dalam urusan pembelian lesen penjana elektrik bebas IPP oleh Real Mile Sdn Bhd daripada dua individu Bumi Putra. Saya adalah salah seorang ahli lembaga pengarah dan pemegang saham Real Mile ketika itu. Dakwaan itu terkandung dalam akuan berkanun SD bekas penolong Gubernur Bank Negara Abdul Murad Khalid pada tahun 1999. Sepanjang ingatan saya, tidak ada tindakan susulan kepada siasatan itu. Boleh jadi kerajaan waktu itu hanya hendak tahu kesahihan dakwaan Murad, khususnya kemungkinan wujudnya Waces Anwar. Dalam persekitaran politik duit, money politik, tidak ada ahli politik boleh kekal lama, apatah lagi sebagai pembangkang, tanpa sumber keuangan yang sihat dan penyokong sektor swasta yang ramai. Seperti yang berlaku dengan rampasan kuasa Tebuk Atap tahun 2020 dan penggulingannya oleh kluster Mahkamah UMNO pada tahun berikutnya, unsur kuasa dan duit memainkan peranan penting. Sama ada duit politik atau peruntukan kerajaan. Dalam konteks semasa, Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan mempunyai kuasa pentadbiran, politik dan keuangan yang sangat kuat. Melainkan beliau sendiri lemah, adalah mustahil mana-mana pihak boleh menumbangkan beliau. Peruntukan di bawah kawalan terus beliau dalam belanjawan 2024 hampir RM79 bilion, iaitu RM12 bilion di Jabatan Perdana Menteri dan RM66.57 bilion di Kementerian Keuangan. Mustahil musuh beliau mempunyai kuasa pentadbiran, politik dan keuangan yang lebih besar daripada beliau. Lagipun banyak akaun mereka telah dibekukan dan harta mereka disita. Jadi apakah muslihat di sebalik hinggar-bingar mengenai langkah Dubai ini?
Mungkinkah ia berasal daripada pihak kerajaan sendiri bagi meneruskan naratif dan diayah bahawa Anwar ini sentiasa dicemburui, dianiaya dan dikhianati oleh mereka yang berhati busuk? Dalam erti kata lain, Anwar sentiasa memerlukan musuh sebenar atau khayalan untuk memberi keabsahan kepada politiknya. Itulah kaedah beliau dan penyokongnya sejak zaman protes beliau pada tahun 1970-an sehingga kepada zaman konformis UMNO pada tahun 1980-an dan 1990-an, era reformasi selepas dipecat pada tahun 1998 dan kini era kuasa di Putrajaya. Ditulis oleh E. Kadir Jasin, ialah bekas ketua pengarang kumpulan NSTP Malaysia Berhad yang pernah menjadi penasihat media kepada Perdana Menteri. Tulisan dan ulasan ini disiarkan di media sosial dan tidak semestinya mencerminkan pendirian Nazilin Unity dan Malaysia Kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tular di media sosial mengaitkan langkah Dubai dengan seorang atau beberapa nama, iaitu Tun. Akhirnya ramai yang cuba meneka. Konon mereka Mahathir terlibat dengan langkah Dubai. Ada yang mengaitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan langkah Dubai dengan beberapa alasan. Namun akhirnya di Malaysia kini dilaporkan orang kuat Mahathir akhirnya menafikan Mahathir terlibat di sebalik langkah Dubai. Jadi dengan kata lain, Mahathir menurut orang kuatnya tidak terlibat sama sekali dengan langkah Dubai. Tapi ramai netizen sehingga ke waktu ini masih lagi menolak dan masih lagi tidak dapat menerima penjelasan daripada orang kuat Mahathir ini yang menafikan Mahathir terlibat dalam langkah Dubai, kerana ada yang benar-benar percaya ada penglibatan Tun di dalam langkah Dubai. Bagaimana pula dengan anda? Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad tidak terbabit dengan langkah Dubai yang tidak wujud, kata orang kuatnya Khairuddin Abu Hassan. Pengerusi mobilisasi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu itu berkata, pihaknya tidak tahu menahu mengenai langkah Dubai. Sebaliknya, Khairuddin mendakwa langkah Dubai dicipta oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Dan untuk maklumat anda semua, bagi menafikan dakwaan Khairuddin bahawa langkah Dubai ciptaan Zahid Hamidi, kita nak bagi tahu bahawa pendedahan awal tentang langkah Dubai bukan dibuat oleh Ahmad Zahid Hamidi, tetapi oleh Jacom. Sesungguhnya kami tidak tahu mengenahu tentang langkah Dubai, kata Khairuddin, yang pada hakikatnya tidak pernah wujud tetapi diciptakan demi agenda politik Presiden UMNO, kata beliau. Walau bagaimanapun, apa yang didedahkan oleh Lokman Adam beberapa hari atau waktu yang lepas, beliau kata memang betul ada langkah Dubai dan sudah ada yang mau sampai ke sana, tapi tak jadi pula kerana sudah mula takut, kerana sudah tahu langkah mereka, perbuatan dan rancangan mereka telah pun dihidu oleh kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Pandai juga takut kan? Tiba-tiba pandai juga rupanya takut. Seterusnya, kata Khairuddin, bagaimana nak tuduh kononnya Tun Mahathir terlibat dengan langkah Dubai, di mana perkara tersebut tidak pernah wujud, kata beliau. Yang mau kita dengar sebenarnya ialah bukan penafian daripada Khairuddin, tetapi penafian sendiri daripada Tun Mahathir Mohamad. Dan juga yang menjadi penantian ialah apabila Tun Daim juga disebut-sebut kononnya oleh Lokman Adam, kononnya turut disebut dalam isu langkah Dubai. Jadi
Adakah itu benar? Langkah Dubai adalah satu imajinasi yang liar yang berbentuk ilusi tanpa asas kebenaran, kata Khairuddin. Ini semua cerita dongeng yang direka, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat Anda tentang isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.